Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan teruskan PDPR kita. PDPR kita bersambung dalam Sains tahun 4. Jadi apa khabar semua? Saya harap awak semua sihat. Sihat-sihat belaka. Yang mana yang rasa kurang sihat tu banyakkan minum air masak dan jangan lupa makan Panadol Okey, jadi untuk hari ini kita akan sambung ke topik yang baru, unit yang baru, iaitu kita akan masuk tema baru Sains Fizikal. Macam sebelum ni kita masuk Sains Hayat. Okay, Sains Hayat tu unit 1 sampai unit 4 lah. Kemudian unit 5 ni kita akan masuk ke Sains Fizikal tahun 4. Okay, dia punya apa orang kata, dia punya yang tajuk dia sifat cahaya Okay, jadi kita teruskan. Okay, sifat cahaya Sains Fizikal tahun 4. Oh ya, sebelum saya lupa lah, kita mulakan kelas kita ni dengan umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey. Jadi kita sambung. Okay, macam sebelum ni kita apa orang kata, kajian scientific science kan. Okay, itu unit pertama. Unit kedua, unit ketiga, unit keempat, iaitu sains hayat, yang mana first kali proses hidup manusia, kemudian yang kedua proses hidup haiwan, yang ketiga proses hidup tumbuhan. Okay, tapi of course lah, sebab yang paling banyak sekali kita belajar unit 2 kan, proses hidup manusia tu memang antara satu unit yang besar jugalah. Okay, jadi untuk kali ni kita masuk ke unit 5, sifat cahaya, Sains Fizikal tahun 4. Okay, kita tengok dulu Okay, yang ni orang kata pengenalan pergerakan cahaya. Okay, cahaya ni dia sebenarnya satu bentuk tenaga. Kenapa dikatakan satu bentuk tenaga? Sebab okey, kita tengok, pernah dengar tenaga solar? Tenaga solar tu sumber dia daripada tenaga cahaya. Sebab tu kita ada satu sistem yang kita panggil sebagai sistem suria lah, solar kan. Okey, yang kedua, cahaya membolehkan kita melihat. Yes, sebenarnya bila orang tu buta, sebenarnya bila buta, kadang ada yang buta semula jadi tau. Sebab apa? Sebab dia punya mata tu tak dapat nak menerima cahaya. So bila tak dapat nak menerima cahaya, dia punya mata tu secara automatik macam gelap lah. So bila gelap, itu yang katakan buta. Sebab tu kita tengok ada orang buta yang bila dia tengok mata dia okey, tak ada masalah, tak tertutup, tak apa, terbuka je, tapi dia tak dapat melihat. Sebab apa? Sebab dia punya mata tu dah tak dapat nak menerima cahaya. Dan okey, ni asas cahaya. Matahari merupakan sumber cahaya yang paling utama. Yes, sebab tu zaman macam sebelum, macam sekarang kita ada elektrik kan, so malam memang terang lah kan. Tapi macam zaman dulu, siang lah yang paling banyak bekerja, banyak pergerakan. Malam lebih digunakan masa untuk rehat. Sebab apa? Sebab cahaya tak ada masa tu. Yalah, zaman dulu kan, kalau awak tanyalah atuk nenek awak kan, tanya malam-malam macam mana, mesti nak kata waktu dia orang kecil tu, nak kata ada elektrik ni satu benda yang sangat suka lah. Dulu nak apa-apa memang guna lilin je. Okay,
Jadi kita ke slide seterusnya. Okey, ni cahaya bergerak lurus. Kalau awak tengok kat sini aktiviti. Okey, ni aktiviti dia yang ditunjukkan ini menunjukkan cahaya bergerak lurus. Kalau tengok ni kad A, kad B, kad C. Setiap kad ni dia tembuk lubang. Kalau alihkan sikit. Okey, ni kalau awak tengok kad A, kad B, kad C, lubang ni dalam keadaan yang selari tau. Kalau dia alihkan sikit kad B ni, kad A ke, kalau kita sengakkan sikit, terus tak nampak cahaya lilin dekat ujung ni. Sebab tu kita katakan cahaya bergerak lurus. Dan untuk pengetahuan awak, cahaya ialah benda yang paling laju sekarang. Yang kedua bunyi. Sebab tu kita nampak kilat kan. Kita nampak kilat dulu baru kita dengar bunyi guruh. Tak ada kita dengar bunyi guruh dulu baru nampak kilat. Tak ada. Sebab tu cahaya ni benda yang paling laju sekali. Even matahari. Kalau awak tengok kan, matahari dengan bumi jauh kan, berapa ribu kilometer tapi dia nak ambil masa tu lebih kurang tak salah saya 8 hingga 11 hari. Memang sangat-sangat laju. Sebab tu kalau awak nanti kita akan belajar astronomi, waktu tu kita akan nampak apa kata, kita akan jumpa satu istilah kelajuan cahaya. Contoh kita daripada kita kat sini sistem suria kita ke bintang yang terdekat, tak silap saya kita ambil masa 1/4 tahun cahaya. Maksud dia dalam awak bergerak selaju cahaya, awak nak sampai ke bintang yang terdekat mengambil masa 3 bulan. 1 tahun 3 bulan macam tu. So kata sangat laju pun, tapi nak sampai ke bintang dekat 1 tahun 3 bulan. Memang jauh juga, memang jauh lah kan. Kalau kita lah kan, contoh yang paling laju lah, kita paling laju lah macam hypersonic, macam kelajuan bunyi lah. Itu pun sangat lama ni. Kalau kita nak sampai ke bintang tu lah kan, kalau guna kelajuan bunyi. Kalau nak sampai ke bintang guna kelajuan cahaya, memang itu pun masa setahun. Okey, tu sedikit lah. Okey, kemudian kita yang seterusnya. Okey, pembentukan bayang. Bila ada cahaya, of course ada bayang-bayang. Okey, dan cahaya ni dia tidak menembusi objek legap. Apa dia objek legap? Objek legap ni objek yang cahaya tak dapat nak tembus. Okey, kalau contoh kan, kita tengok ni lampu, ada lampu kat sini. Okey, nampak tangan saya, dia ada cahaya. So bila saya tutup terus gelap kan, tu ni kata objek legap, dia tak dapat nak tembus cahaya. Contoh macam itu ni, macam ni selotip ni, objek legap, objek yang cahaya tak dapat nak tembus. Okey, apabila cahaya tidak dapat menembusi objek, maka akan terhasillah bayang-bayang. Dan kedudukan membayang ni adalah bertentangan dengan sumber cahaya. Okey, sebab tu sebagai contoh lah kan. Okey, saya ambil satu kertas kat sini. Okey, kita nampak kertas kat sini. Contoh, nampak tangan saya kat sini kan. Tangan saya. Okey, contoh kan. Nampak tangan saya, tidak saya tak nampak kat sini. Okey, nampak tangan saya ni. Okey, sebenarnya dia bayang-bayang ni dia bertentangan dengan cahaya. Okey, dan bayang-bayang berwarna hitam, tak ada bayang-bayang yang color putih ke, color merah ke apa, tu memang tak ada. Kemudian bentuk membayang adalah sama dengan bentuk objek. Jadi sebab tu kalau saya ni letak tangan saya kat sini,
Tangan saya yang keluar. Hanya keluar gambar titik ke, gambar anjing ke kan, macam ni. Macam tu. Okay. Jadi tu bentuk last bentuk membayang adalah sama dengan bentuk objek. Okay, kita tengok. Ni bayang-bayang. Pembentukan membayang. Ini kalau kita tengok membayang orang yang sedang bermain bola sepak. Yang ni pembentukan membayang. Ni saya jari tau, tapi dia buat bentuk jadi macam bentuk arnab. Bayang-bayang. Kalau tengok juga, ni membayang orang yang sedang bawa beg briefcase ni. Ni matahari. Yang ni dia punya membayang. Ni dia objek legap. Jadi sebab tu kalau awak tengok kat sini, bayang-bayang ni dia bertentangan dengan cahaya matahari. Tak adanya cahaya matahari kat sini, membayang dekat sini. Itu tak normal. Itu tak normal. Okay. Jadi seterusnya, okay, saiz bayang-bayang. Saiz bayang-bayang bergantung pada jarak objek dan sumber cahaya. Okay, jadi kalau awak tengok kat sini, okay, sumber cahaya ni objek bola, kemudian ni bayang-bayang. Yang ini, okay, bergantung pada jarak objek dan sumber cahaya. Kalau kita dekatkan sumber cahaya ni ke bola, apa yang akan jadi? Bayang-bayang jadi semakin kecil. Tapi kalau kita jauhkan sumber cahaya ni, lampu ni semakin jauh daripada bentuk objek ni, bayang-bayang akan jadi semakin besar. Dan saiz bayang juga bergantung pada jarak objek dari skrin. Kalau dua-dua ni, lampu suluh dengan objek ni rapat, bukan rapat, tetap, tak bergerak. Yang bergerak depan belakang cuma skrin je. Skrin je. Jadi saiz objek ni bergantung kepada saiz bayang-bayang ni bergantung kepada jarak skrin daripada objek. Jadi kalau semakin dekat skrin ni dengan objek, bayang-bayang makin kecil. Kalau skrin ni makin ke belakang, dia punya saiz bayang-bayang semakin besar, ya. Jadi kita tengok pula faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Bentuk bayang ni dia bergantung pada kedudukan sumber cahaya dan kedudukan objek. Okey. Yang ini kalau awak tengok sumber cahaya. Sumber cahaya kalau awak suluh kereta ni lah kan. Awak suluh kereta mainan ni, ni yang akan terhasil bentuk kereta mainan. Lepas tu okey, awak letak pula kereta mainan ni bahagian depan. Awak suluh dekat dia punya depan tu, maka yang terhasil bahagian depan, bayang bahagian depan kereta ni. Kalau tengok ni sumber cahaya, okey, tengok. Kalau daripada tepi, maka dia akan terhasil bayang petak L macam ni. Tapi kalau dia ke hadapan macam ni, maka dia akan terhasil bentuk macam I. Ni L terbalik, ni I. Sebab tu dia berbeza. Dan kalau tengoklah kedudukan orientasi objek dan kedudukan sumber cahaya. Ini kedudukan orientasi objek. Sumber yang sama, cuma kedudukan objek tu berbeza. Ini pula kedudukan sumber cahaya. Objek yang sama, tapi sumber cahaya tu satu daripada tepi, satu daripada depan. Okey. Jadi untuk hari ni sebenarnya saya nak bincang. Okey, saya nak bincang sebenarnya muka surat 31, 32, 41, 42 tu. Tapi kita akan jadikan hari Khamis nanti sebagai hari untuk kita buat perbincangan. Okey. Jadi untuk hari ni okey, saya nak awak buat
muka surat 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Okey, tu je. Okey, muka surat 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Kalau awak tengok kat sini, semua masih lagi dalam sains hayat lah. Organ pernafasan haiwan, hidup di darat dan di air, gerak balas tumbuh-tumbuhan. Lepas tu keperluan proses fotosintesis, hasil fotosintesis, dan juga kepentingan fotosintesis kepada haiwan. Okey. Jadi okey. Itu sahaja. Ingat kerja okey, kalau awak tak dapat nak kalau awak tak dapat nak okey, tu muka surat 33 sampai muka surat 40. Okey, kalau ada apa-apa masalah, boleh terus tanya kepada saya direct dalam Telegram Lepas itu dah okey. Untuk masa sekarang tak perlu nak snap gambar Jangan snap gambar lepas tu masukkan dalam grup. Ataupun kalau nak beritahu, nak maklumkan yang kerja dah siap, just jangan hantar dalam grup. Jangan hantar dalam grup PDPR tu, tapi bagi pada saya direct, personal je, PM personal je dalam Telegram. Sebab apa? Sebab kalau awak hantar dalam grup, orang yang tak siap lagi tu, dia akan tengok, lepas tu dia akan copy jawapan. Tak adil lah kan, awak dah buat, lepas tu orang lain yang tak siap lagi copy dia, betul lah. Tapi saya tahu orang semua baik-baik semua kan, tak ada kan nak buat macam tu kan. Okey, jadi ada apa-apa soalan? Okey, kalau ada soalan, boleh tanya dalam grup Okay, saya akan respon dekat sana. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa dalam grup Telegram Okay, bye. Assalamualaikum.